Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Dijemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk memimpin bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, dibuka mesyuarat pada pagi ini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasulnya selawat dan salam kehormatan kepada sekalian orang yang taat kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli-ahli mesyuarat bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian warga Kota Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis Bandaraya Kuala Terengganu, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan terutama bagi Bandaraya Kuala Terengganu dan rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkah-Mu kami berhimpun di pohon anugerah taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh, memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamahan, menjunjung perintah dan kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandaraya Kuala Terengganu serta penduduk sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pohon doa kami diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Terima kasih Tuan Setiausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah dan ketua-ketua bahagian dan dapat menyertai mesyuarat kita pada hari ini yang diadakan secara atas talian. Ini merupakan mesyuarat majlis yang pertama yang dipengerusikan oleh saya setelah diberi tanggungjawab sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, di mana sama-samalah kita membantu dalam mengemudi organisasi ini agar mencapai visi dan misi Bandaraya selaras dengan misi dan visi Tadbiran Negeri Terengganu dalam menjadikan Negeri Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Kita masih lagi di bulan Syawal 1442 Hijrah. Tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua ahli mesyuarat pada hari ini. Keceriaan suasana Raya Aidilfitri tahun ini sedikit terjejas ekoran PKP yang telah ditetapkan, tetapi kita tetap meraihkannya sebagai satu kejayaan menghadapi cabaran dan dugaan puasa Ramadan tahun ini. Kepada ahli-ahli mesyuarat yang masih belum selesai melaksanakan puasa 6 Syawal, harap dapat diusahakan kerana dengan puasa penuh di bulan Ramadan plus 6 hari puasa Syawal, insya-Allah dapat ganjaran puasa penuh setahun.
ahli-ahli mesyuarat sekalian, Kerajaan Persekutuan telah mengambil langkah tegas dan ketat dengan memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula esok 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021. Ini dilaksanakan adalah kerana situasi terkini penularan COVID-19 yang semakin meningkat dan kadar kebolehjangkitan juga semakin meningkat. MBKT telah mengambil langkah pencegahan dengan menutup kesemua venue sukan di bawah selenggaraan bandaraya ataupun MBKT di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus sepanjang PKP ini. Kaunter setempat di tingkat 4 MBKT Nara Permi ditutup sementara bermula 30 Mei 2021 sehingga 14 Jun 2021. Walau bagaimanapun, pembayaran boleh dibuat melalui aplikasi atas talian yang telah disediakan ataupun melalui aplikasi JomPay. Notis larangan kepada orang awam supaya tidak mengadakan sebarang aktiviti berkumpulan atau perhimpunan di taman awam atau di kawasan tarikan pelancong telah dibuat hebahan melalui laman sosial MBKT dan juga melalui kain rentang yang telah dipasang di beberapa lokasi penting. Program disinfeksi juga dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Persekitaran MBKT di mana semua venue-venue sukan MBKT, pasar-pasar awam dan juga beberapa jabatan MBKT telah dilaksanakan. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada seluruh petugas-petugas yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang begitu baik menangani serangan wabak COVID-19 termasuk warga kerja MBKT yang turut bertugas dan memberikan kerjasama padu ketika negara ditimpa malapetaka yang ditakuti ini. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, pada tahun ini operasi sifar sampah telah dijalankan bermula 10 Mei 2021 sehingga 14 Mei 2021. Operasi ini telah merangkumi kerja-kerja kutipan sampah di mana penambahan kutipan sampah dilakukan sehingga lewat malam terutama pada malam menjelang Hari Raya Aidilfitri iaitu sehingga pukul 5 pagi bagi memastikan keselesaan orang awam untuk menyambut 1 Syawal. Alhamdulillah, pada Ramadan yang lalu jualan di bazar Ramadan dibenarkan dengan pematuhan SOP yang ketat. Akan tetapi ada juga di kalangan penganjur gagal dalam menjalankan pematuhan SOP itu. Pematuhan SOP ini iaitu contohnya satu, tiada kawalan kemasukan pengunjung ke tapak bazar menyebabkan berlaku kesesakan. Tiada papan tanda tunjuk arah sahala disediakan menyebabkan pergerakan pengunjung di tapak bazar menjadi sesak. Ketiga, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun masih lagi dibenarkan masuk. Seterusnya, setiap gerai mengikut syarat yang dibenarkan hanya 2 orang peniaga sahaja. Tetapi oleh sebab tiada kawalan daripada pihak penganjur, kebanyakan ada yang melebihi daripada 2 orang. Saya berharap di masa yang akan datang pihak penganjur memandang serius berkenaan pematuhan SOP ini kerana Majlis Keselamatan Negara sebelum ini pernah memaklumkan arahan tutup sekiranya gagal mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Untuk makluman ahli mesyuarat semua, kontraktor kebersihan sedia ada pada 13 zon selatan telah berakhir pada 30 April 2021 yang lalu. Dan kontraktor baru bagi kerja-kerja pembersihan yang melibatkan penyapuan, pemotongan rumput dan kebersihan longkang dan kawasan longkang telah memulakan kerja-kerja yang baru tersebut pada 1 Mei 2021 selama tempoh 24 bulan iaitu sehingga 30 April 2023. Saya berharap kontraktor kebersihan yang baru ini mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan memberi komitmen penuh untuk menjadikan Bandaraya Kuala Terengganu dikenali sebagai bandaraya yang bersih, dan saya juga berharap semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan Kuala Terengganu terus kekal bersih dan indah. Ahli-ahli mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu juga dimaklumkan pada 27 April 2021 pihak unit pengurusan bangunan ataupun COB telah menerima kelulusan projek baik pulih
dan pergantian seunit lift di Pansapuri, Kampung Tiong, Kuala Terengganu di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi ataupun pemerkasa ataupun di bawah Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPM tahun 2021 dengan peruntukan sebanyak 600,000. Kerja-kerja perolehan dan pelaksanaan projek ini akan diuruskan dan dikawal oleh pihak bandaraya kita. Pada 5 Mei 2021, pihak COB telah menerima kelulusan tambahan bagi projek di bawah program pemerkasa TPPM ini. Sebanyak 4 projek baru telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak 400 ataupun lebih kurang 500,000. Semua projek di bawah program pemerkasa TPPM tahun 2021 ini masih dalam proses perolehan. Ahli mesyuarat sekalian, bagi menyahut saranan kerajaan untuk melaksanakan program pemerkasa communities sebagai salah satu kaedah bottom-up approach dalam menghadapi pandemik COVID-19, unit COB dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu telah menjemput dan menggalakkan pengurusan bangunan berserata untuk menyertai pertandingan program komuniti bandar zon hijau COVID-19 bagi tahun 2021. Pertandingan ini merupakan anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang bertujuan untuk memupuk nilai dan membina semangat kesukarelawan dalam komuniti perumahan strata. Syarat bagi pertandingan ini hanya terbuka kepada pengurusan strata jenis flat, Pansapuri atau apartmen kos rendah sederhana dengan harga tanah di bawah 100,000 RM. Hadiah berbentuk projek pembangunan fizikal bernilai 50,000 akan ditawarkan kepada pemenang pertandingan. Akhir sekali, saya amat berharap ahli-ahli mesyuarat terus kekal istiqamah dalam mengamalkan penjagaan kendiri dan sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan kita semua terlindung daripada wabak COVID-19, insya-Allah. Ingatlah, setiap tindakan kita boleh menentukan bukan sahaja keselamatan diri kita, tapi juga keselamatan ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat di sekeliling kita. Kita semua terkesan dengan wabak ini tanpa ada yang terkecuali. Akhir kata saya ingin memetik kata-kata Buya Hamka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencuba. Kerana di dalam mencuba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agenda 3, pengesahan peringatan mesyuarat yang lepas. Peringatan mesyuarat majlis bagi kali keempat bertarikh 28 April 2021. Kemukakan peringatan mesyuarat untuk disahkan. Dijemput Tuan Haji Hassan bin Wahid untuk mencadang dan Encik Azmi bin Abdul Rahman untuk menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hassan bin Wahid dengan ini mencadangkan peringatan mesyuarat yang lepas, peringatan mesyuarat majlis kali keempat bertarikh 28 April 2021 diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Abdul Rahman dengan ini menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Buka bagi apa perbincangan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Salam. Nama saya tak ada, Datuk. Ya. Please hadir. Saya hadir. Tujuan nak betul. Okey, jika tiada apa-apa perpindahan kepada peringatan mesyuarat yang lepas, peringatan mesyuarat ini diterima dan disahkan. Terusnya, siap.
Agenda 4, pembentangan laporan-laporan, cadangan dan pemakluman jawatan kuasa. Perkara 4.1 laporan bilangan 19 Palang 2021 daripada Jawatan Kuasa Kebersihan, Keindahan dan Lalu Lintas. Dijemput Encik Fauzai bin Hussein mengemukakan usulnya dan Yang Mulia Tengku Sulaiman bin Tengku Encik untuk menyokong usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauzai bin Hussein dengan ini mengemukakan usul bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 19 Palang 2021 dari Jawatan Kuasa Kebersihan, Keindahan dan Lalu Lintas yang telah diadakan pada 19 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Sulaiman Tengku Encik dengan ini menyokong cadangan tersebut. Saya buka untuk apa-apa pindaan ataupun pembahasan daripada ahli majlis jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bandar berkaitan dengan cadangan reka bentuk arca pintu masuk Kuala Terengganu di Gemuruh. Lampiran E. Okey. Saya bercadang atas nama selamat datang ke Kuala Terengganu tu, kita tukar kepada selamat datang ke Bandaraya Kuala Terengganu sebab kedudukan Gemuruh di dalam daerah Kuala Nerus adalah tidak mensahabah kena selamat datang ke Kuala Terengganu. Kalau kita letak selamat datang ke Bandaraya Kuala Terengganu meliputi dua daerah. Berkait dengan arca yang dicadangkan cukup cantik dan menarik. Permulaan jalan masuk ke Bandaraya Kuala Terengganu. Dalam perjalanan kerja, kalau kita lihat suasana untuk keceriaan dan kecantikan buat masa sekarang ini, amat menyedihkan kalau kita lihat sepanjang tipang masuk ke tu adalah tidak cantik dan tidak benda ni tidak ceria pandangan kita. Dengan keadaan rumput yang sepanjang divider dan tepi terlalu panjang. Kalau ada, saya ada hantar minta urus dia. Halo urus dia. Ya. Saya ada hantar gambar, kalau boleh tunjukkan gambar. Dalam proses, sekejap. Okey. Okey. Ini lagi sebelum ada tu. Okey, ini jalan Gemuruh ke Kuala Terengganu. Ini pertengahan jalan dah ni. Tengok keadaan rumput panjang. Jadi dengan kecantikan arca yang kita letak dan dengan sekiranya berlaku berlarutan keadaan lagu ni, malang sekali lah kedudukan kita dalam bandaraya. Ni traffic light Gemuruh tempat nak letak ataupun kawasan nak letak arca kita tengok panjang rumput. Ini kawasan bypass Bukit Jong. Keseluruhan kawasan tersebut kita nak kontraktor yang bertanggungjawab melihat keadaan suasana ni lebih peka lah. Tidak seperti mana di tahun-tahun 2019-2018 Di bawah tu. kawasan boleh katakan keseluruhan kawasan bawah bandaraya cukup cantik dan menarik dengan potongan rumput yang elok. Itu sebahagian gambar yang kita tengok memang menyedihkan lah. Jadi kita nak kepada kontraktor yang berkenaan, sama ada kontraktor JKA ataupun kontraktor bandaraya, supaya memberi tumpuan kepada keindahan bandaraya kita. Kita tak nak orang viral bahawa bandaraya kita ni macam kampung. Tidak terurus. Jadi sekiranya boleh diperbetulkan lagi, kalau kontraktor JKA tak mampu untuk nak mengurus, lebih baik kita serah kepada terbincang kepada bandaraya sebagaimana 2018 2019 yang kelihatan cantik dan elok. Itu saja Datuk. Terima kasih. Terima kasih Haji Siddiq. Point taken lah. Kita akan ambil tindakan insya-Allah. Terima kasih atas pembahasan tu.
Boleh respon sikit bagi Datuk Bandar. Oh dia. Jadi sila Tuan Jadi. Minta maaf banyak Datuk Bandar, yang bahagia Datuk Bandar dan majlis. Terima kasih kepada Tuan Haji, Mak Siddiq di atas perkara yang dibangkitkan, dan kita mengambil maklum adalah tindakan perhatian terhadap perkara tersebut. Di mana untuk makluman yang bahagia Datuk Bandar, kerja-kerja pemotongan rumput untuk di jalan-jalan persekutuan, terutama yang telah dibangkitkan tadi, memang ada sedikit masalah dari segi cycle pusingan kerja, di mana sepatutnya 12 kali setahun pihak Kementerian Kerja Raya telah membuat pemotongan. Cycle pemotongan telah dipendekkan sebanyak 9 kali setahun, dan kita last kali potong pada bulan April lah tu, Datuk. Dan sedikit masalah masa bulan puasa dan lepas raya, sebahagiannya kita laksana secara jabatan, itu utama di Gobadak. Dan untuk cycle seterusnya sepatutnya bermula esok, tapi kita tunggu SOP dan kelulusan sebagainya dulu lah. Jalan-jalan yang cycle 9 pusingan tu tidak termasuk jalan-jalan protokol lah, seperti jalan ke lapangan terbang. Untuk makluman, Datuk. Okey, tu Jadi. Ya. Terima kasih atas respon. Jadi saya rasa kita akan bagi membantu pihak JKR yang dalam kekangan saya nampak tu, kita akan bincang balik dengan Jabatan Kebersihan kita untuk menangani masalah ni lah. Sebab kita memang tidak berapa selesa lah apabila pintu masuk kita memang tidak diselenggara dengan baik. Okey. Ya, Dok. Tak apalah, insya-Allah kita akan Datuk Bandar. Sila cek dah di Kuala Nerus. Ya. Mak Faris. Terima kasih Datuk Bandar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak menarik balik apa yang dibangkitkan oleh Cik Siddiq tadilah berkenaan dengan arca pintu masuk tu. Kalau mengikut dalam mesyuarat tindakan Kuala Nerus, kita ada cadangan untuk buat arca tu di bawah Kuala Nerus tu, di Gemuruh tu, tapi dah dibawa ke MBKT. Saya tak pasti perbincangan di MBKT tu macam mana, sebab cadangan kita nak buat selamat datang ke daerah Kuala Nerus di situlah. Jadi bila tengok pada cadangan yang telah ada dalam mesyuarat ni, dia dah tukar ke Kuala Terengganu pula tu. Jadi yang tu saya mohon penjelasan sikitlah daripada Urustia kalau boleh ya. Sebab dalam perenggan 6.2 pun ada dibangkitkan dalam minit tu, difahamkan mesyuarat tindakan Kuala Terengganu pun minta supaya arca tersebut ditulis dengan selamat datang ke Kuala Nerus. Jadi gini, Tuan D.O. Kita pun tak perlu bincang panjang benda ni. Sebab kalau ikut perkara 6 dalam mesyuarat minit tu, Jabatan Kuasa memutuskan supaya perkara ini dibuat perbincangan terperinci secara pentadbiran. Jadi benda ni tidak finalize lagi lah. Masih dalam perbincangan. Sebab kita bila kita tanya peruntukan pun masih tak tahu belaka. Jadi kita macam rasa kita akan bincang, tapi secara yang lebih detail lah lepas pada ni. Okey, baik. Okay. Terima kasih. Okey, saya rasa Datuk Pengerusi. Ya, Tuan Brigadier Kota Terengganu, sila. Dalam agenda pengesahan pernyataan mesyuarat ni, sekarang ni kita dalam agenda pengesahan pernyataan mesyuarat kan? Ya. Cuma saya nak buat pengesahan perkara 6.2 tu yang dibangkit tadi tu. Sebenarnya dalam kita tak pernah bincang dalam mesyuarat tindakan daerah Kota Terengganu. Sebenarnya catatan perkara 6.2 tu perlu dicatat mesyuarat tindakan daerah Kuala Nerus. Ya, betul.
Kena catat Kuala Lumpur bukan Kuala Terengganu. Okey, Dio. Ya. Terima kasih banyak atas itu. Terima kasih. Okey, kita terimalah peringatan mesyuarat. Seterusnya. Seterusnya perkara 4.2 laporan bilangan 20 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta dijemput Tuan Haji Harun bin Saleh mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Muhammad Siddiq bin Abdullah untuk menyokong usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, saya Harun bin Saleh dengan ini mengusulkan bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 2021 dari Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta yang telah diadakan pada 20 Mei 2021. Mohon diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq Abdullah dengan ini menyokong cadangan tersebut. Saya buka untuk apa-apa pindaan jika ada. Okey, jika tiada apa-apa, peringatan mesyuarat ini diterima dan disahkan. Terima kasih. Seterusnya. Perkara 4.3 laporan bilangan 21 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan dijemput Encik Muhammad Razaki bin Daud mengemukakan usulnya dan Encik Muhammad Zabidi bin Ahmad untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razaki Daud mengemukakan usul yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 21/2021 dari Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan yang telah diadakan pada 23 Mei 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Zabidi bin Ahmad dengan ini menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Dibuka bagi apa-apa pindaan jika ada. Jika tiada, kita terima peringatan mesyuarat tersebut. Disahkan. Perkara 4.4 laporan bilangan 22 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pusat Setempat OSC dijemput Tuan Haji Ramli bin Ismail untuk mengemukakan makluman. Tak dengar. Haji Ramli tak dengar ni. Tak buka. Tak buka. Buka semula. Tak buka. Masih belum buka tu. Tak buka lagi tu. Belum buka Okey, stiker. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk. Ya. Saya Ramli bin Ismail mengemukakan makluman berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat OSC laporan bilangan 22/2021 dari Jawatankuasa Pusat Setempat OSC yang telah diadakan pada 19 April 2021 dan 27 April 2021. Terima kasih. Perkara 4.5 laporan bilangan 23 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Notis dijemput Encik Ahmad Firdaus bin Muhammad alias Muhammad Hamdan untuk mengemukakan makluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahmad Firdaus bin Muhammad alias Muhammad Hamdan. Dengan ini mengemukakan makluman
bahawa Mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat setempat OSC Notis laporan bilangan 23 Palang 2021 dari Jawatankuasa Pusat setempat OSC Notis yang telah diadakan pada 19 Mei 2021. Sekian. Seterusnya agenda 5, tangguhan mesyuarat majlis. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Tuan SU. Seterusnya terima kasih juga kepada semua ahli-ahli mesyuarat yang berkesempatan untuk hadir pada kali ini. Saya dengan ini menangguhkan mesyuarat majlis kita pada satu masa yang akan ditetapkan. Selamat berlockdown dan PKPD. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.